Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang dikasihi Tuan Imam, pengurusi dan ahli jawatankuasa surau, para asatizah, seterusnya muslimin dan muslimat, para jemaah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat limpah dan juga keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat kita pada malam ini berada di surau ini dalam satu majlis perkongsian. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keampunan kepada kita, memberikan rahmat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya nak sambung perbahasan yang lama dah kita tinggalkan ini, iaitu daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk itu dalam bab ma jaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda berbekam. Dan saya dah baca itu hadis 340 yang berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam berbekam dengan seorang juru bekam yang bernama Abu Taibah. InsyaAllah pada hari ini kita tengok hadis yang berikutnya, hadis 341, iaitu berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi upah kepada pembekam. An Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa'ataitul hajjam ajrahu. Daripada Ali radhiyallahu an, iaitu daripada Sayyidina Ali, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam, iaitu telah berbekam. Jadi Rasulullah berbekam. Wa amarani fa'ataitu, dan baginda menyuruhku, iaitu menyuruh apa tuan-tuan sekalian? Menyuruh untuk memberi upah. Memberi upah kepada juru bekam tadi. Fa'ataitu al-hajjam ajrah, maka aku memberi upah kepada juru bekam. Jadi hadis ini dalam Musnad Ahmad, hadis hasan li ghairih. Dan juga satu hadis lain, hadis 342 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, itu anak kepada Al-Abbas, bapa saudara Nabi. Qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil akhda'ain wa bainal katifain wa a'tal hajjam ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Dalam hadis ini Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas, menyebut sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam
Dan di sini disebut tentang tempat Nabi berbekam itu, iaitu pada anggota badan Nabi, fi akhda'ain, iaitu di dua sisi belakang tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bahagian sebelah tepi tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belah ni lah lebih kurang dekat dengan bahu lah, tapi dekat sikit dengan tengkuk. Bahagian tengkuk tapi tepi kiri dan juga kanan. Wa bainal katifain, dan juga di tengah-tengah antara dua bahunya, iaitu di bahagian tengah-tengah sinilah, bahagian tengah. Jadi ada 3 poin yang disebut oleh Ibnu Abbas pada ketika itulah tempat Nabi bekam. Kemudian wa'atal hajjam ajrahu, dan aku memberikan upah kepada orang yang berbekam tadi. Dan disebut di dalam hadis ni iaitu Ibnu Abbas menyebut, walau kana haraman lam yu'tihi, jika sekiranya upah bekam itu haram, pasti baginda tidak memberikan upah. Okey. Dan satu lagi hadis berkaitan dengan upah bekam ni, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni iaitu Abdullah bin Umar. Tadi Abdullah bin Abbas, yakni Abdullah bin Umar. Dia juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim. Al-ulama minas sahabah, tapi dia seorang yang masih lagi remaja pada zaman Nabi di Madinah. Sama jugalah macam Abdullah bin Abbas, masih lagi remaja. Bahkan Abdullah bin Umar ni dia kanak-kanak lagi sebenarnya, muda sangat. Tapi dia seorang yang diberikan ilmu oleh Allah SWT, dan dia termasuk di kalangan sahabat Nabi yang alim, Abdullah bin Umar ni. Ada seorang lagi, Abdullah bin Mas'ud, dan juga ini 3 orang Abdullah lah yang disebut, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dan juga Abdullah bin Abbas. 3 orang. Jadi dalam hadis ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memanggil seorang juru bekam. Fahajamahu wa sa'alahu, dan orang berkenaan juru bekam tadi bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'alahu, dan Nabi tanya kepada juru bekam. Kam kharajuka, berapa kharaj kamu? Kharaj ini, istilah kharaj ini macam cukai lah. Kalau di dalam sistem percukaian Islam, dia ada istilah kharaj, iaitu cukai yang dikenakan oleh kerajaan Islam. Tapi dalam soalan Nabi ini bukan tanya cukai lah, tanya tentang upah. Faqala salasatu asu', maka dijawab 3 apa? Asu' ni maknanya 3 gantang. 3 gantang, kan? Fawada'a anhu sa'an wa a'tahu ajrahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bincang, minta untuk kurang jumlah upah tadi. Maka dikurangkan sebanyak segantang, maka nilai dia jadi 2 gantang sahaja. Maka daripada situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan upah kepada juru bekam tadi, kan? Okey. Jadi di dalam hadis ini kita dapat fahamlah bahawa memberi upah kepada orang bekam ini adalah harus. Kenapa ditimbulkan isu ini? Kenapa timbul isu harus ini? Sebab bagi kita tak ada isu lah, kan, sepatutnya. Tetapi isu ni timbul kerana ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ini kalau kita tengok hadis sahih dalam riwayat Muslim, iaitu di dalam kitab Musaqah. Ada 2 hadis sebenarnya dalam sahih Muslim ini berkaitan dengan haram untuk
untuk memberi upah kepada juru bekam. Dia ada hadis macam tu. Hadis ni maksud dia lebih kurang sama. Dua hadis ni saya baca dua-dua sekali. Nabi sebut syarrul kasbi mahrul al-baghi wasamanul kalb wa kasbul hujjam. Sumber pendapatan yang paling buruk, syarrul kasbi, maknanya sumber pendapatan yang paling buruk. Nabi sebut mahrul bagh, yang pertama sekali ialah upah kepada pelacur. Kalau pelacur, dia jadi pelacur, dia dapat upah, maka itu sumber pendapatan yang paling buruk sekali. Jadi haramlah. Wasamanul qalb, dan juga harga anjing. Orang Islam tak boleh makan anjing, jadi dia tak boleh jual anjing. Tak boleh jual anjing. Sebab benda yang haram dimakan oleh orang Islam pada hakikatnya juga haram untuk orang bukan Islam kalau dia masuk Islam. Jadi oleh kerana dia tak Islam, hukum haram tu tak kena pada dia, tapi sifat makan benda haram tu tetap kena pada dia. Jadi dia bukan mukallaf dari segi akidah, maknanya dia bukan mukallaf dari sudut hukum kerana dia orang kafir, tapi bagi kita haram tu untuk semua. Kalau haram untuk orang Islam makan, maka haram jual kepada bukan Islam. Jadi kalau jual, dianggap sebagai syarrul kasb, iaitu sumber pendapatan yang paling buruk. Dan yang ketiga disebut, ini jadi pertikaian lah, yang jadi perbahasan kita, wa kasbul hujjam, iaitu upah kepada orang yang berbekam. Juga satu hadis lain, Nabi gunakan perkataan lain, ataupun diriwayatkan dengan perkataan lain, samanul qalb khabithun. Nabi kata harga kambing kotor. Khabith ni maknanya buruk atau kotor. Wa mahrul bagh khabith, juga upah pelacur juga dianggap sebagai kotor. Disebut mahar. Mahar ni macam upah, macam mahar ni mas kahwin. Mahar lah, mahar. Tapi di sini maksudnya upah lah. Wa kasbul hajjam khabith, dan juga upah bekam juga adalah kotor. Jadi hadis ni yang ada di dalam Sahih Muslim adalah hadis yang sahih lah. Cumanya para ulama bahas perbezaan antara hadis ini dan juga hadis daripada Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar dan juga hadis daripada Sayyidina Ali. 3 hadis ini. Jadi maksud dia berbeza lah. Ada hadis yang menyebut Nabi bayar upah kepada juru bekam, tapi ada yang mengatakan duit bekam itu adalah syarrul kasb, dan juga disebut sebagai khabith, buruk. Jadi para ulama bahas, jumhur menjawab, iaitu majoriti ulama kata, oleh kerana larangan itu disebut di dalam hadis, maka dalam masa yang sama ada juga dinyatakan bahawa Nabi memberi upah. Maka di dalam isu ini jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan bahawa larangan itu bukan larangan yang mengharamkan, tetapi larangan makruh. Maknanya bagi pihak juru bekam, makruh bagi juru bekam itu untuk meminta upah. Tapi kalau dia minta upah tak apa. Tapi kalau dia tak minta upah, dia dapat pahala. Sebab apa? Sebab minta upah itu adalah makruh. Kan? Jadi kalau jumpa juru bekam, kawan-kawan kita yang baik-baik kan, dia senyap je, tak minta upah. Kita jangan pula buat tak tahu. Kan? Mungkin dia tu seorang yang warak, dia tak nak timbul melakukan sesuatu yang makruh. Maka dia tak kata tak payahlah, kan? Tak payahlah tu kita jangan ambil mudah, maknanya kita bagilah sedekah, ataupun bukan sedekah pun kita bagilah hadiah pada dia, kawan kita kan, hadiah orang yang kita kenal, bagi hadiah. Jadi kaedah dia, oleh kerana ada larangan, majoriti ulama terjemahkan begitu. Nabi bagi itu sebab orang tu mungkin kebiasaannya dia dapat upah, maka Nabi bagi. Tapi bagi pihak juru bekam, sebaik-baiknya dia tak minta upah. Tapi kalau dia minta, tak berdosa. Sebab dia makruh. Itu pendapat majoriti ulama. Ada juga ulama yang mengatakan dia tidak makruh pun.
Kerana apa? Kerana hadis yang menyatakan Nabi bagi itu telah memansuhkan hadis yang mengatakan Nabi larang. Jadi ini para ulama yang melihat kepada nasah dan juga mansuh. Jadi nasah dan mansuh ini sebenarnya dia kena kaji dari sudut bila hadis tu berlaku. Kalau katakan Nabi sebut larang itu, Nabi sebut bila? Tahun bila sebelum kewafatan Nabi? Yang Nabi bayar upah tu bila? Jadi kalau nak tengok dari sudut itu, kena tahu bila hadis tu berlaku. Berdasarkan kepada kefahaman kita, dua-dua hukum ni kita boleh terima lah. Maknanya kita nak pakai kata makruh pun boleh, nak kata harus pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau katakan seorang tu terlibat dalam perniagaan bekam dengan tujuan untuk dia menggalakkan tibbun nabawi, iaitu perubatan Nabi ni. Maknanya dia rasakan bahawa apabila sesuatu kaedah perubatan itu diamalkan sendiri oleh Nabi SAW, maka dia nak galakkan kaedah perubatan Nabi itu. Maka jika dia niat berdemikian, boleh jadi satu ibadat pula. Jadi maknanya dalam hal ini kita kena tengok daripada wakil lah, situasi macam tu. Jangan sampai seseorang yang ada kebolehan untuk berbekam, ada minat untuk berbekam, tiba-tiba dia rasa tak nak berbekam sebab nak dapat upah, jadi makruh. Jangan pula jadi begitulah, kan. Jadi ni beberapa kefahaman kita boleh ambil lah daripada hadis Nabi SAW. Okey. Jadi kalau tengok ini, satu lagi kalau cuba perhatikan hadis ini, Nabi SAW menawarkan, buat tawaran supaya dikurangkan harga. Itu juga boleh tawar-menawar itu boleh berlaku lah dalam urus niaga. Okey, kemudian yang ni ada satu hadis atau dua hadis yang sebut tentang bahagian mana ataupun tarikh mana Nabi SAW berbekam. Bila Nabi berbekam. Cantik juga ni. Kita boleh tengok. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'ain wal kahil wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa 21. Okey. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam, iaitu di dua sisi belakang tengkuknya, iaitu kiri kanan, yang tadilah poin yang tadi belah ni. Wal kahil, yang tengah-tengah. Wa kana yahtajimu li 17, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam pada hari ke-17. Ini bulan Islam lah. Bulan Islam. 17, 19 dan 21. 17, 19 dan 21. Kan? Jadi yang ini berdasarkan kepada pemerhatian yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kan? Bahkan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Abu Daud, daripada Abu Hurairah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, berbekamlah pada hari ke-17, hari ke-19 dan ke-21 adalah penyembuh bagi segala penyakit. Kan? Cuba perhatikan tarikh-tarikh ini. Tarikh-tarikh ini selepas daripada pertengahan bulan. Kalau tarikh disunatkan puasa 13, 14, 15. Tapi tarikh ini selepas daripada pertengahan bulan dan dipilih pula pada hari-hari yang ganjil, 17, 19, 21. Kan? Tidak disebut dalam hadis ini tentang kenapa. Kalau tanya kenapa, saya pun tak boleh nak jawab kenapa. Cumanya dari sudut ganjil ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam beberapa hadis, innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Satu tu ganjil lah. Allah itu satu, ganjil, dan Allah suka kepada ganjil. Jadi tarikh yang Nabi pilih ini tarikh yang
berdasarkan kepada tarikh yang disukai oleh Allah SWT, ganjil. Sebab tu Nabi suruh lakukan pada hari ganjil. Tuan-tuan sekalian, kalau kita perhati amalan Nabi dan juga apa yang Nabi suruh dilakukan oleh kita lah, orang Islam ni, kadang-kadang satu benda itu kecil saja. Sedangkan Nabi ni seorang yang besar, tapi Nabi suruh benda yang pada pandangan kita kecil saja. Maknanya kalau katakan seorang yang besar lah, bos besar contohnya, seorang Perdana Menteri ke, seorang Menteri besar ke, tiba-tiba suruh kita buat benda-benda yang kecil. Maknanya sampai berbekam pun dia ada tarikh. Ada tarikh. Padahal boleh buat waktu lain, tapi ada tarikh. Kan? Yang ini Allah SWT nak tunjuk kepada kita bahawa di dalam agama ini, setiap benda yang kita buat, kita lakukan dengan penuh kesedaran. Kita lakukan dengan penuh kesedaran. Maknanya dalam benda yang kecil pun kita buat dengan penuh sedar, dan juga kita buat dengan penuh rahsia di sebalik apa yang kita lakukan itu. Kan? Sebab itulah Nabi ajar, termasuklah dalam bab bekam ini, Nabi suruh lakukan pada tarikh-tarikh tertentu. Kan? Macam kita kalau kita nak nak masuk ke masjid, kita langkah kaki kanan. Itu maknanya nak suruh kita rasa sedar apa yang kita lakukan. Kan? Kita nak ambil wuduk, kita ada doa dia. Kan? Ada juga disunatkan menghadap kiblat dan sebagainya. Maknanya setiap benda yang kita buat tu dilakukan dalam keadaan kita sedar. Full consciousness. Maknanya dalam keadaan kita tahu apa yang kita lakukan. Kan? Ini merupakan satu perkara yang penting lah dalam agama ini. Dan setiap benda Nabi tentukan kelebihan-kelebihan. Umpamanya kelebihan kanan berbanding kiri. Itu di dalam agama itulah. Walaupun benda itu kecil, tetapi peraturan-peraturan ni dia menjadikan orang Islam ni sentiasa teliti dalam apa yang dia lakukan. Maknanya dia nak pilih hari bekam pun dia tengok apa yang diajar oleh Nabi SAW. Teliti. Kan, ini kita katakan konsep disiplin di dalam kehidupan kita. Okey. Dan juga tempat yang Nabi bekam ini, tempat yang perlu kita tengok juga. Ini tempat-tempat yang sepatutnya kita berikan keutamaan. Di dalam huraian ini ada keterangan tentang di mana dilakukan oleh bekam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berdasarkan kepada buku bekam mukjizat pengubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Dr. Aiman Al-Husaini. Dia sebut ada 9 tempat. Iaitu di samping yang tempat tadi ada beberapa tempat lain. Iaitu yang pertamanya Ummul Muris. Ummul Muris ini maknanya puncak kepala. Ini yang elok bekam, puncak kepala atas ni. Yang keduanya Hamah. Hamah ni bahagian depan kepala yang mengenai tempat sujud. Bahagian ni lah, dahi, kepala depan. Yang ketiga Yafuh, iaitu bahagian yang dekat dengan ubun-ubun. Bahagian yang dekat dengan ubun-ubun. Maknanya dekat dengan dahi juga, atas sikit lah. Atas sikit. Yang keempat Naqrah, iaitu leher bahagian belakang. Leher bahagian belakang. Kemudiannya Qamah Duah, iaitu tulang kepala bahagian belakang. Masih lagi kat kepala, atas sikit pada leher lah. Qamah Duah, iaitu atas ni. Kemudiannya Akhdain, yang tadilah tepi kiri kanan. Kahil, yang tengah-tengah bahu ini, iaitu disebut sini benjolan di tengah antara dua bahu. Dekat bahu kita ada benjolan. Itu elok. Yang disebut dalam hadis tadilah, Akhdain dengan Kahil. Kemudian di atas belakang kaki. Di atas belakang kaki, iaitu bahagian kaki itu atas dia. Kan? Kemudian wariknya pangkal peha. Wariknya, iaitu di pangkal
apa. Itu di antara tempat yang disebut oleh Dr. Aiman Al-Husaini. Dr. Aiman Al-Husaini dari sudut tempat yang elok untuk dilaksanakan bekam, kan. Dan juga saya dah sebut dalam pertemuan yang dulu berkenaan dengan satu kajian yang dilakukan oleh pensyarah USM berkenaan dengan kebaikan bekam. Nama pensyarah tu Profesor Dr. Abdul Aziz Ismail. Dia buat kajian secara empirical study. Dia ambil sampel beberapa orang, kemudian dia buat testing dalam beberapa tempoh, kemudian dia buat satu kesimpulan kesan positif bekam ini kepada jantung, buah pinggang dan juga beberapa penyakit keradangan lah. Ini hasil daripada kajian yang dibuat, dan dia terlibat membuka USM. Di HUSM ada bekam klinikal. Maknanya bekam yang dibuat secara klinikal lah di sana. Dan di samping itu ada penulisan buku Dr. Waddak Umar yang menulis tentang kebaikan bekam ini. Disebut ada 5 kebaikan, iaitu yang pertamanya gangguan sakit pada otot, tulang dan juga sendi. Jadi kalau sakit otot, tulang, sendi, elok bekam. Yang keduanya gangguan dan penyakit dalaman seperti tekanan darah tinggi, sembelit dan sebagainya. Kemudiannya penyakit yang perlu dibedah seperti radang, batu hempedu, batu ginjal dan sebagainya. Yang keempat, gangguan dan penyakit kewanitaan seperti senggugut, keputihan. Dan yang kelima, gangguan pada panca indera seperti katarak, pendengaran berkurangan, telinga berdengung dan sebagainya. Ini di antara kelebihan-kelebihan berbekam. Dan juga terdapat beberapa adab berbekam yang diambil daripada kitab Al-Bustan Imam Al-Samarqandi. Kat sini ada 10 adab berbekam yang saya rasa menarik juga untuk kita tengok. Yang pertamanya, jangan terlalu kerap dan jangan jadikan kebiasaan. Sebab kalau jadikan kebiasaan, dia mungkin ada kesan-kesan sampingan pula. Ini berdasarkan tulisan Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tib Ar-Rahmah. Imam As-Suyuti ini kita kenal dia sebagai penulis kitab tafsir As-Suyuti. Tapi dia juga ada kitab yang berkaitan dengan perubatan. Sebab ulama-ulama dulu, bila dia dipanggil ulama, dia bukan sahaja mahir dalam ilmu-ilmu wahyu, hadis, tafsir, fiqh dan sebagainya. Tapi ilmu-ilmu yang lain pun dia kuasai. Itu disebut ulama lah zaman dulu. Kan, sebab bila sebut orang alim, dia jadi tempat rujukan masyarakat dalam semua benda, termasuk dalam soal perubatan dan sebagainya. Sebab dia menguasai ilmu. Macam Imam Al-Ghazali, dia bukan sahaja menguasai ilmu agama, ilmu-ilmu dunia yang ada pada itu dia kuasai. Dan juga pada zaman dulu, body of knowledge ni dia tak besar sangat. Jadi ilmu tu dia tak banyak. Dia perkembangan ilmu tu bukan macam sekarang. Ilmu dah berkembang dengan sangat luas. Jadi hampir mustahil lah seorang menguasai semua ilmu. Tapi kalau macam zaman Imam Ghazali ini, dia menguasai hampir semua ilmu yang ada pada zaman dia. Dengan kebolehan yang dia ada dan juga ilmu yang skop ilmu yang tidaklah terlalu besar sangat. Kalau ulama zaman dulu, saya ingat ayah saya cerita dia belajar pondok dengan tuan guru, Tok Guru Haji Abbas kan, Terengganu, Tok Guru Haji Abbas. Orang kampung bila nak belajar ilmu buat benda-benda keperluan harian seperti macam dia perlukan sabun, nak sabun. Cara nak buat sabun tu diajar oleh Tok Guru Haji Abbas. Dia ajar orang kampung. Maknanya benda-benda yang di luar daripada ilmu agama pun dia ajar juga orang kampung. Jadi sebab apa? Sebab orang alim ni menjadi rujukan masyarakat pada waktu itulah, kan. Okey, kemudian
Yang keduanya, paling baik berbekam sebelum makan dan minum, kecuali jika seseorang itu lemah, eloklah makan dulu. Jadi yang eloknya perut kosong, tapi kalau lemah bolehlah makan dulu. Dan hari yang terbaik ialah hari Ahad dan Isnin. Adapun hari Selasa, khilaf ulama padanya. Okey. Dimakruhkan pada hari Sabtu dan Rabu. Kenapa saya pun tak tahu. Mungkin ada rujukan-rujukan yang tak disebut dalam hadis ni, tapi ditulis dalam Al-Bustan Imam Al-Samarqandi. Dalam sebulan hari terbaik ialah selepas tengah bulan. Seperti yang kita sebut tadilah 15, 17 dan juga 19. Bukan 15, 17, 19 dan 21. Sebelum bekam jangan bersama isteri sehari semalam. Begitu juga selepas bekam. Itu juga ada dia punya sebab-sebab lah. Wallahu a'lam bishawab. Jika ingin berbekam keesokan hari, hendaklah makan malam selepas asar. Kemana kalau nak bekam esok, hari ni makan malam awal sikit selepas asar makan malam. Jadi maknanya biarkan perut kosong. Lepas tu. Kan disebut tadi, kalau ini kalau bekam pagi lah. Selepas bekam jangan makan makanan masin supaya badan tidak terombang-ambing. Jangan makan susu masam. Yogurt. Dan juga susu itu sendiri, jika minum susu atau susu masam akan menyebabkan sopak. Juga jangan makan delima masam kerana boleh menyebabkan kudis dan penyakit kulit dan lumpuh sebelah badan. Ini berdasarkan pengalaman lah. Pengalaman ulama-ulama dalam rawatan dia. Hendaklah mengurangkan minum air selepas bekam. Hendaklah minum selepasnya cuka, kemudian menghirup sup daging dan manisan. Yang digalakkan minum cuka, kemudiannya hirup sup daging dan juga manisan. Ini dalam kitab ni juga dinakalkan dalam Buyah Al-Mustarshidin fi talqis fatawa ba'di al-a'immah minal mutaakhirin. Kan? Berdasarkan kepada bukulah Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain. Okey itu dalam bab bekam. Jadi kesimpulan kita boleh faham dalam bab bekam ini, yang pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan sahabat melakukan bekam. Walaupun bekam ini bukanlah sesuatu yang dimulakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia telah wujud awal lagi, bukan sahaja di kalangan orang Arab, bahkan masyarakat India, China dan juga di Asia Tengah itu sendiri telah ada amalan bekam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melaksanakan, ia merupakan satu endorsement atau perakuan bahawa ia mempunyai kebaikan. Nanti kita kena faham macam itulah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Dan Nabi tidak akan menganjurkan kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Setiap apa yang Nabi anjurkan tentunya ada kebaikan dan juga hikmah. Sebab itu kita kena yakin begitu. Dari sudut sains pula, memang ada banyak kajian sains yang memperakui kebaikan bekam. Walaupun dari sudut kajian saintifiknya memang sukar untuk menunjukkan secara, kita katakan, secara nyata macam mana perkaitan bekam dengan jantung dan sebagainya. Cuma boleh buat kajian secara sampel. Tapi dari sudut macam mana proses itu berlaku, penyakit itu hilang, belum ada dapatan itu. Bahkan ada juga yang cuba untuk mempersoalkan lah. Dia kata kalau bekam ini baik daripada bekam, baik derma darah. Kan? Ada juga yang sebut macam tu, yang cuba bandingkan antara bekam dan juga derma darah. Ini juga ada ditulis oleh beberapa orang tokoh-tokoh penulis lah, ahli perubatan Islam, yang membezakan antara bekam dan juga derma darah. Derma darah ni perlulah untuk dapatkan tabung darah, tapi bekam ini bukan derma darah. Bekam ni satu kaedah rawatan. Jadi kaedah rawatan bekam ini, dia mesti ada pressure, mesti ada tekanan. Dia sama ada bekam angin saja atau bekam darah. Bekam angin saja, kadang-kadang orang buat bekam angin, dia guna pressure. Dia tarik tekanan tu untuk satu tempat.
Kemudian kadang-kadang cara tu pun boleh melegakan. Dia tak keluar darah pun, tapi bekam angin boleh. Tapi bekam yang keluar darah ini apabila dia buat pressure tadi, kemudian dia cucuk, daripada situ keluar darah. Jadi kaedah bekam ini bukan macam derma darah lah, tak sama. Derma darah ini diambil daripada salur darah untuk keluarkan darah. Jadi kita tak boleh nak samakan antara bekam dan juga derma darah. Dan juga kebaikan bekam ini bukan sahaja fokus kepada darah yang keluar itu, tetapi juga kesan akibat daripada tekanan tadi dan juga tindak balas tubuh badan kita selepas daripada bekam itu. Jadi ini semua memberi kesan kepada badan. Tapi walaupun dari sudut saintifiknya memang ada bukti kebaikan, tapi belum lengkaplah bagaimana perkaitan itu tidak dapat ditunjukkan dengan jelas. Okey ya. Tapi kita yakin kerana ia dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, kita masuk ya. Sila. Ya. Kalau kita tengok cara bekam dalam negara kita pun, dia ada beberapa proses perubahan lah, evolusi. Kalau orang dulu kadang-kadang dia guna tanduk pun ada. Dia guna tanduk untuk jadikan sebagai bekas. Kemudian ada yang gunakan botol, ada juga yang menggunakan mangkuk. Kalau zaman sekarang ni, kalau kita tengok kaedahnya, dia ada satu cawan bekam yang memang dibuat secara khusus lah, kan. Dan cawan bekam itu dari sudut pressure itu dilakukan dengan cara tekanan angin. Itu kaedah yang kita katakan hasil daripada kemudahan yang ada sekarang lah. Kalau dulu kadang-kadang pressure itu diwujudkan dengan cara wujudkan tekanan yang rendah dalam tu. Kadang-kadang dia menggunakan api pun ada. Dia gunakan api. Itu ada juga yang dibuat. Tapi saya tak pasti yang dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan kaedah apa. Wallahu a'lam bisawab. Dalam ni pun tidak disebut tidak disebut macam mana dia lakukan, tapi kaedah yang konsepnya mestilah yang Nabi tu memang keluar darah, tapi konsep sedut tu berlakulah. Sebab perkataan hajama tu maksudnya sedut. Hajama tu sedut, maknanya dia letak suatu, berlaku tekanan yang menyedut, kemudian keluar darah. Kalau sekarang ni kita guna tip cucuk tu, maknanya tidaklah sakit, kan. Tapi kalau dulu saya kecil-kecil dulu, saya pernah tengok orang bekam diguna toreh, kan. Dia toreh itu agak sakit jugalah, kan. Gerun juga tengok, kan. Zaman Nabi ni saya tak tahu macam mana kaedah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita tengok bab berikutnya, isyak. Isyak pukul apa? Isyak pukul 8.12. Ada 4 minit. Okey ya. Ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan dengan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 346, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa nama. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li asma ana Muhammadun wa ana Ahmadun wa ana al-majid alladhi yamhu Allahu bil kufr wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib wal-aqib alladhi laysa ba'dahu an-nabi. Jadi kat sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 5 nama lah. Iaitu yang pertamanya Muhammad, yang keduanya
Ahmad, yang ketiganya Al-Mahi, yang keempatnya Al-Hashir, dan juga Al-Aqib. Okey ya. Tapi Nabi huraikan sedikitlah. Jadi Jubair bin Mut'im, daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana li asma', untukku ada beberapa nama. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Nama Nabi Muhammad, kan? Nama Nabi Muhammad. Wa ana Ahmad, dan satu lagi nama Nabi ialah Ahmad, kan? Jadi perkataan Ahmad itu daripada isim tafdil, Muhammad itu maf'ulun bih, maksudnya seorang yang dipuji. Maknanya orang puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad seorang yang dipuji. Itu maf'ulun bih, yang dipuji, Muhammad. Kalau Ahmad maknanya yang terpuji. Yang terpuji. Maknanya isim li tafdil, maknanya satu yang paling ataupun yang paling dipuji lah, paling banyak dipuji. Okey ya. Jadi dua-dua nama itu berteraskan kepada perkataan pujian, menggambarkan ketinggian budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut di dalam kitab-kitab sebelum daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Taurat, Injil dan sebagainya memang ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Ada juga satu orang yang dia kaji kitab Hindu. Ada satu penulisan kitab Hindu berkenaan dengan seorang tokoh yang akan bangkit, yang menunggang unta, yang dipuji. Nama dipuji juga, kan? Istilah dia dipuji. Tapi wallahu alam bisawab. Kemudian ada nama yang berikutnya Al-Mahi. Al-Mahi ini maksudnya yang menghapuskan. Kenapa dinamakan Al-Mahi? Nabi kata, ana Al-Mahi alladhi yamhullahu biyal kufr. Kerana aku menghapuskan kekufuran. Itu nama Nabi Al-Mahi. Tapi ini kita jarang guna perkataan Nabi Al-Mahi. Kemudian nama Nabi juga Al-Hashir, alladhi yuhsyarun nasu ala qadami. Maksudnya, aku ni, Al-Hashir maksudnya seorang yang mengumpul, iaitu akan dikumpulkan manusia selepas kedatanganku. Jadi maksudnya semua manusia ini berkumpul berada di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi tidak ada Nabi yang lain. Maknanya Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Selepas Nabi Muhammad sampailah hari kiamat, semua manusia ni berada di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang akhir sekali, wa ana al-aqib wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi. Nabi juga maksudnya al-aqib, iaitu yang datang kemudian. Maksudnya Nabi adalah Nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan bincang lagi berkenaan dengan hadis ini, huraian dia, dan juga satu hadis lain yang berkaitan dengan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam hadis lainlah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.